Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan beralih pada subjek reka bentuk dan metodologi bagi tahun 4. Okey, baik. Kita akan teruskan berdasarkan sesi pengajaran kita yang sebelum ini. Muka suratnya adalah muka surat 8 bagi buku teks reka bentuk dan metodologi bagi tahun 4. Jadi kita akan mengenali simbol dan juga tanda keselamatan. Simbol yang pertama anak-anak akan berjumpa pada hari ini akan melihat adalah simbol utamakan keselamatan. Okey, baik. Apabila anak-anak melihat saja simbol utamakan keselamatan ini adalah anak-anak perlu tetapkan dalam diri anak-anak untuk berhati-hati ketika berada di dalam kawasan tersebut. Okey, maksudnya anak-anak perlu sentiasa mengutamakan keselamatan di dalam kawasan tersebut. Jadi apabila anak-anak masuk saja ke dalam bengkel RBT, anak-anak akan dapat melihat simbol utamakan keselamatan. Jadi dalam kawasan bilik RBT tersebut, anak-anak perlulah mengutamakan keselamatan. Baik, simbol yang kedua adalah tempat berkumpul. Okey, tempat berkumpul anak-anak akan melihat ada simbolnya sebentar lagi. Okey, baik. Kenapa adanya simbol itu? Simbol itu adalah untuk menunjukkan tempat untuk kita berkumpul apabila berlakunya kecemasan. Contohnya jika berlaku kebakaran, okey, kawasan itulah yang anak-anak perlu tuju dan kawasan itu adalah kawasan yang semestinya selamat untuk kita tuju. Apabila berlaku kebakaran, tempat yang ditandakan dengan tempat berkumpul ini adalah kawasan yang kita perlu berada. Baik. Seterusnya simbol yang ketiga adalah laluan keluar semasa kecemasan. Okey, yang keempat anak-anak akan melihat lantai licin, simbol lantai licin. Tengok, perhati elok baik gambar tersebut. Itu maksudnya kawasan lantai licin. Kemungkinan kawasan itu adalah kawasan yang mungkin ada kawasan minyak, tumpahan minyak. Jadi kawasan itu mungkinlah lantainya basah. Jadi kemungkinan untuk kita tergelincir itu kemungkinannya ada. Okay, baik. Seterusnya, jagalah kebersihan. Maksudnya kita jaga kebersihan bersama-sama di dalam satu kawasan. Yang seterusnya, bahan mudah terbakar. Mungkinlah kawasan ini mempunyai gas. Okay, bahan mudah terbakar. Seterusnya, alat pemadam api. Dalam setiap bengkel mesti anak-anak akan berjumpa dengan alat pemadam api. Jadi anak-anak tidak perlu usik alat tersebut kecuali keadaan yang memerlukan. Apabila berlaku kebakaran, barulah anak-anak boleh menggunakannya. Itu pun dengan panduan ataupun dengan tata cara yang betul. Okey, baik. Dan akhir sekali anak-anak akan berjumpa dengan simbol kawasan larangan merokok. Jadi di dalam kawasan itu anak-anak tidak dibenarkan untuk merokok. Anak-anak biasanya tidak merokok lah kan. Okey, jadi kawasan sekolah, untuk pengetahuan anak-anak, kawasan sekolah adalah kawasan larangan merokok. Baik, kita beralih kepada muka surat 9. Yang ini apabila berlakunya kemalangan. Kita seboleh-boleh nak elak kemalangan, terutamanya di dalam bengkel. Tapi kita sebagai langkah berjaga-jaga, kita belajar juga sedikit mengenai apakah tindakan kita apabila berlakunya kemalangan. Okey, baik. Situasi yang pertama adalah merawat luka melecur. Jadi yang pertama, kalaulah kita melecur, tangan kita melecur, tak kisahlah di mana-mana, contohlah di dapur rumah kita pun, kalau melecur tangan kita, yang pertama kita perlu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Jadi kita buka pilih air dan kita siram tangan kita atau anggota badan kita yang terkena minyak ke apa ke yang panas itu dengan aliran air yang bersih. Okey. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Kalau luka itu kecil, yang mampu untuk kita kawat, maksudnya mampu untuk kita rawat,
Jadi anak-anak boleh sapukan dengan krim terlebih dahulu yang sesuai lah, krim untuk kebakaran. Okey, baik. Dan yang ketiga, anak-anak perlulah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi yang pertama, apabila lecur kita perlu siram dia air. Yang kedua, kita sapukan krim yang sesuai. Dan yang ketiga, kita berjumpa dengan pegawai perubatan, doktor tu. Okey, baik. Yang kedua, apabila berlaku kemalangan, okey. Yang kedua, terkena renjatan elektrik. Yang pertama, apabila kita melihat rakan kita atau sesiapa saja terkena renjatan elektrik, kita jangan sentuh mangsa tersebut dengan tangan kita. Okey, kita elak dari terus direct ataupun secara terus menyentuh mangsa, kerana dikuatiri arus elektrik itu akan mengalir pula ke dalam tubuh badan kita. Okey, baik. Yang kedua, kita alihkan mangsa dengan daripada punca renjatan. Punca renjatan ni selalunya dari Swiss lah. Swiss plug tersebut menggunakan bahan penebat. Jadi anak-anak perlu faham bahan-bahan penebat. Contohnya adalah kayu, plastik, okey, kain yang kering, kain yang kering yang mampu untuk menghalang tenaga elektrik dari terus mengalir, seperti kayu ataupun tali pinggang. Ni dalam buku ya. Jadi kita yang pertama, kita jangan sentuh mangsa. Yang kedua tadi, kita alihkan mangsa. Kita carilah apa-apa bahan yang berada di sekeliling kita untuk kita tarik mangsa menggunakan bahan penebat. Dan yang ketiga, kita rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Okey, mangsa mestilah mengalami kejutan. Okey, kerana berlakunya aliran arus elektrik dalam tubuh badan mangsa. Jadi kita rehatkan mangsa dan kita melihat keadaan mangsa. Jika memerlukan bantuan, kita segera menelefon ambulans. Okay, baik. Kita beralih kepada muka surat 10. Okay, baik. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan sebelum kemalangan? Jadi kita sebagai langkah bersedia awal kita, yang pertama, kita perlu memastikan terdapatnya pelan kecemasan. Jadi anak-anak perlu sediakan di dalam rumah anak-anak ataupun kalau di sekolah dalam bengkel RBT diadakannya pelan kecemasan bagi memastikannya ketika berlaku kecemasan tu pergerakan untuk bergerak ke tempat berkumpul secara terkawal. Okey, baik. Yang kedua, kita perlu menyediakan ubat-ubatan. Okey, set ubat-ubatan yang lengkap. Okey, untuk memastikan kita dapat memberikan pertolongan cemas tu dengan kadar yang segera. Okey. Yang ketiga, okey, apakah tindakan kita untuk memastikan kita ni bersedia sebelum berlaku kemalangan adalah kita perlu menyediakan alat pemadam kebakaran. Okey, alat pemadam api. Okey, anak-anak perlu menggunakan alat pemadam api ini secara betul. Okey, yang pertama, penggunaan alat pemadam api yang pertama adalah kita perlu tarik picu. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam api itu ke kawasan kebakaran. Dan juga yang ketiga, kita tekan tuas, ya. Tekan tuas maksudnya di bahagian muncung hujung tu kita tekan. Okey, baik. Itu adalah tata cara penggunaan alat pemadam api yang betul. Jadi ini yang selanjutnya anak-anak bolehlah rujuk di buku teks muka surat 8, 9 dan juga 10. Baik. Itu sedikit pengajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.